Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanis binti Hafizi dan hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi kebangsaan Malaysia yang telah pun diperkenalkan secara rasmi pada tanggal 31 Ogos tahun 1970. Tujuan utama rukun negara diwujudkan adalah untuk membentuk kepribadian rakyat di negara kita sebagai satu bangsa Malaysia yang mempunyai sikap bersatu padu antara satu sama lain. Lima prinsip rukun negara yang diwujudkan adalah satu tonggak perpaduan antara rakyat. Antaranya ialah yang pertama, memelihara cara hidup demokratik. Yang kedua, mencipta satu masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran bersama secara adil dan saksama. Yang ketiga adalah membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Dan yang terakhir iaitu yang keempat adalah membina sebuah masyarakat yang progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden seiring dengan peredaran zaman kita sekarang ini. Dengan ini, jelaslah bahawa rukun negara yang diwujudkan mampu melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrul Syamil bin Muhammad Syukri. Nombor matrik saya 03 DPR 21F 1025. Saya dan rakan-rakan saya memilih prinsip rukun-rukun negara. Jadi, saya akan membentangkan prinsip rukun-rukun negara serta penerangannya. Prinsip rukun negara terbagi kepada 5. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama, saya akan membentangkan prinsip dan penerangan kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dapat mewujudkan ikatan agama agar masyarakat dapat membentuk fikiran, pertuturan dan perbuatan yang memanfaatkan diri serta orang lain. Memandangkan semua agama mengajar tentang kebaikan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja negara dapat menanam sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban demi negara dan memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Bagi yang prinsip rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan membolehkan masyarakat menjelaskan kepentingan tentang keluhuran perlembagaan ini. Hal ini kerana perlembagaan sebagai sumber perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Poin yang keempat, kedaulatan undang-undang. Hal ini dapat mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara, memandangkan undang-undang memberi perlindungan kepada semua anggota masyarakat. Hal ini juga dapat memberi kedamaian kepada semua masyarakat. Poin yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan dapat memupuk sasiah mulia dalam kalangan masyarakat agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Fakrul Syamil bin Muhammad Syukri. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Hanis binti
sebuah negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, hasil dan pesan daripada penjajahan British yang bertindak mengeksploitasi ekonomi semasa penjajahan mereka. Kedatangan berbilang kaum ke dalam tanah Melayu memberikan kemakmuran yang lebih baik kepada negara kita. Namun, disebabkan oleh kedamaian dicari oleh penjajah pada waktu itu, mereka bertindak untuk mengasing-asingkan kaum mereka sendiri. Perkara inilah yang menyebabkan hubungan di antara kaum terbatas, sekaligus menyebabkan keadaan sosial ekonomi Malaysia tidak seimbang. Kesan daripada perkara ini, titik-titik jurang kemewahan di antara kaum terjadi. Perkara inilah yang menyebabkan berlakunya perusahaan pada 13 Mei 1969. Keadaan pada masa itu memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk isytiharkan darurat sekaligus menyebabkan kerusi parlimen berkembang dan Majlis Peraturan Negara Magelang ditubuhkan untuk mengambil alih konsekuensi pentadbiran pada waktu itu. Pada waktu ini, Tun Abdul Razak telah dilantik sebagai pengarah dan operasi akta darurat untuk mengawal keadaan tersebut. Melalui Majlis Gerakan Negara Magelang ini tertubuhlah Majlis Perundingan Negara yang bertindak sebagai ahli pemikir untuk merangka perpaduan di dalam negara. Hasil daripada perkara ini, tertubuhlah rukun negara yang dikenali sebagai sebuah ideologi kebangsaan untuk menyatupadukan kaum yang berbilang bangsa di dalam negara kita, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang stabil. Rukun negara telah diisytiharkan pada 30 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong. 5 prinsip rukun negara terhasil daripada acuan masyarakat yang berbilang kaum dan juga agama dalam usaha untuk mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, India dan Cina. Kata Tun Abdul Razak menurut Perdana Menteri kedua Malaysia, rahsia kesempurnaan rukun negara adalah pada amalannya. Tanpa amalan, rukun negara menjadi sebuah dokumen yang tidak mempunyai makna. Bermaksud untuk kita mengeratkan perpaduan antara kaum, rahsia untuk kita meningkatkan agar kita memahami erti rukun negara dalam masa yang sama, mengamalkannya supaya krisis pada 13 Mei 1969 tidak lagi terjadi di negara kita. Seterusnya, kepentingan rukun negara. Yang pertama, membentuk perpaduan berbilang kaum. Menurut Tita Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Armahum, Sultan Iskandar, semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap masyarakat sejak bangku sekolah lagi. Yang kedua, melahirkan rakyat yang berjiwa politik. Melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang memburuk nama negara. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika. Dengan masyarakat yang bermoral dan beretika, bangsa Malaysia akan mempunyai identitinya sendiri yang sendirinya dapat dicontohi oleh seluruh dunia. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang menghormati perlembagaan negara. Yang terakhir, mengukuhkan jati diri. Dalam pengertian sahihnya, jati diri ialah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang punya sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Namun kita lihat bagaimana masyarakat sekarang sering mengaitkan sesuatu isu dengan bangsa yang lain. Perkara inilah yang menyebabkan masalah kaum ini menjadi semakin menjadi dalam kalangan masyarakat kita apabila berlakunya peperangan di media sosial sekaligus menyebabkan prinsip rukun negara ini tidak diangkat dalam kalangan masyarakat kita. Di saat kita melafazkan Malaysia sudah merdeka, perlu kita fikirkan adakah hati kita benar-benar merdeka daripada kesan penjajahan British. Kalau ada bangsa lain yang bermasalah, maka kecillah pada pemerintah, janganlah kecil pada bangsa mereka. Usaha untuk kita mencapai kemerdekaan dalam negara ini bukanlah mudah. Perlu banyak pengorbanan daripada pejuang-pejuang terdahulu untuk kita capai keharmonian yang kita terima pada hari ini. Memetik kata-kata Tunku Abdul Hamid pada 1969. Peristiwa 13 Mei perlu dijadikan satu peristiwa yang tidak boleh kita lupa selama-lamanya kerana peristiwa ini telah membuktikan betapa bahayanya sekiranya perpaduan tidak dicapai dalam negara kita. Kita perlu menghormati kaum-kaum yang ada pada negara kita supaya tidak terjadi semula krisis seperti 13 Mei 1969.
Kesimpulannya, tragedi hitam yang telah pun berlaku pada 13 Mei tahun 1969 telah menyebabkan kita sebagai rakyat Malaysia sedar betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai serta dapat menghindarkan sifat curiga antara satu sama lain. Wujudnya rukun negara membuktikan bahawa perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara. Ini termasuklah dengan negara kita iaitu Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar ataupun dalam negara itu sendiri. Oleh itu, kita perlu bersama-sama mengamalkan prinsip rukun negara ini supaya peristiwa pahit di negara kita tidak akan berulang kembali.